Salam kawan-kawan. Kali ini saya membawa satu video lagi, dan video kali ini adalah berkenaan dengan pemandangan sepanjang perjalanan dari Sibu ke Kuching. Pemandangan kali ini agak berbeza daripada pemandangan yang sebelumnya kawan-kawan, karena jalan Pan Borneo hampir siap dan banyak perubahan-perubahan yang dapat kita lihat di sepanjang perjalanan dari Sibu ke Kuching ini. Saya berharap video saya kali ini boleh memberi sedikit hiburan dan maklum balas terkini untuk kawan-kawan semua. Tapi sebelum itu kawan-kawan, saya mohon pertimbangan kawan-kawan dan sokongan kawan-kawan untuk menyokong channel saya, Petro Channel, dengan subscribe channel ini. Terima kasih karena sokongan yang tidak putus-putus dari kawan-kawan semua. Sekarang kawan-kawan, kita berada di jajaran Jalan Sibu ke Sarike, Bandar Sarike. So jalan ini telah dinaik taraf dengan sedikit ruang dibina di tepi jalan. Sebelum ini ruang ini tidak ada. So jikalau kereta kita rosak ataupun puncture, so kita terpaksa duduk di atas jalan untuk membaiki kendaraan tersebut. Tetapi dengan penambahbaikan ini, sekurang-kurangnya kita dapat membawa kendaraan kita ke tepi untuk dibaiki. So sekurang-kurangnya kita tidak akan menghalang laluan kendaraan lain jika berlaku kendaraan kita rosak ataupun puncture. Sudah tentu keadaan ini boleh mengurangkan kesesakan dan juga mengurangkan kemalangan yang berlaku, terutamanya musim perayaan di mana banyak kendaraan bergerak di atas jalan raya. Manakala sekarang kawan-kawan kita memasuki persimpangan ke Bandar Sarike, dengan di mana kita lalu di kawasan flyover yang masuk ke Bandar Sarike. Sekarang kita di jalan di bawah karena kita masuk ke jajaran ke Kuching. So dengan demikian kesesakan ataupun kemalangan dapat dielakkan, karena mereka yang akan memasuki Bandar Sarike akan naik ke flyover dan masuk ke jajaran jalan ke Bandar Sarike. Manakala kita yang hendak terus ke Kuching, kita akan melalui jalan di bawah flyover, dan dengan demikian kesesakan jalan raya dapat dikurangkan dan kemalangan juga dapat diminimalkan dengan adanya jajaran jalan yang dibuat sebegini. Karena seperti yang kawan-kawan sedia maklum, jika kita bergerak menggunakan highway, sudah semestinya pemanduan kita agak laju. So jika berlaku persimpangan yang hanya dibuat menggunakan lampu isyarat saja,
mungkin lampu isyarat ini tidak akan diindahkan oleh pemandu. So, sekarang ini kawan-kawan kita lalu di pekan Jakal, yaitu satu pekan kecil yang selalunya jika kita terus ke Kuching, ramai juga yang akan singgah sini untuk mengisi minyak. Jika kita terus dari menggunakan jalan Durin, mereka akan berhenti di pekan Jakal ini untuk mengisi minyak serta makan. Kena ramai juga ataupun banyak juga gerai-gerai yang menjual berbagai jenis makanan, sama ada makanan bukan Islam dan juga ada juga makanan untuk yang beragama Islam di pekan Jakal ini. So sekarang ini kawan-kawan kita masuk ke Lebuh Raya Pan Borneo yang sudah siap dari sebelah sini, dari pekan Jakal ini menuju ke Betong. Pekan kecil di depan itu kawan-kawan merupakan pekan Gedong yang sekarang ini kita hampir masuk ke bahagian Kuching ya kawan-kawan. So Lebuh Raya Pan Borneo ini sudah siap sampai ke sini. Mengikut pengamatan saya sepanjang perjalanan ini, banyak juga bahagian-bahagian jalan Lebuh Raya ini sudah siap dan boleh digunakan. Saya pikir dalam beberapa bulan yang akan datang semakin banyaklah jalan-jalan, bagian-bagian jalan yang dibuka untuk kegunaan ramai. So ini lagi memudahkan perjalanan jarak jauh seperti kami daripada Miri ini ke Kuching. Dia akan memendekkan lagi masa untuk sampai. Kita boleh mengambil perjalanan sehari saja. Mungkin jika jalan Pan Borneo ini banyak bahagian yang telah dibuka nanti. Sekarang ini kita mengambil jalan selamat. Kita akan datang dari Miri ke Sibu dan daripada Sibu ke Kuching. Dengan demikian kita tidaklah begitu stres untuk mengejar masa dalam perjalanan kita, dan sedikit sekurang-kurangnya ini boleh mengurangkan gangguan dan kemalangan. Dengan demikian perjalanan kita lebih enjoy ya. Kita boleh berhenti makan minum di mana-mana kita merasa kita ngantuk. Manakala sekarang ini kawan-kawan kita sedang lalu di Bandar Serian. So Bandar Serian ini merupakan gateway daripada bagian utara masuk ke bagian selatan, yaitu bagian dari Kuching. So ini merupakan bandar yang juga pesat pembangun di sini, yaitu Bandar Serian. So daripada Serian hingga ke Kuching mungkin kita akan mengambil masa perjalanan 1 jam jika tidak ada berlaku traffic jam yang dahsyat sepanjang perjalanan ini. So untuk maklumat, daripada Serian ke Kuching memang sudah lama jalan ini telah dinaik taraf menjadi Lebuh Raya ataupun Jalan Dua Hala ya. Cuaca sekarang ini kawan-kawan, dari perjalanan kami bermula dari Sibu tengah hari tadi sehinggalah sekarang memang sekejap hujan. So memang kita tidak mampu bergerak dengan laju kerana kita risau jalannya licin, satu. Kedua, untuk kita overtaking dalam
keadaan yang licin memang ada menyusahkan lah ya kawan-kawan. Kita risau, kita melanggar air yang bertakung di jalan. So ini boleh menyebabkan kemalangan. So bagi kita lebih baik kita berhati-hati lah, supaya perjalanan kita akan menjadi selamat. Sekarang kawan-kawan kita pun telah masuk ke Bandar Kuching. So, dulu semua ini adalah dikatakan bahagian Kuching. Daripada di bahagian Kuching ini sekarang ini telah dibagi kepada beberapa bahagian lagi, dan Bandar Raya Kuching ini diurus oleh tidak kurang daripada 3 majlis tempatan, Majlis Kerajaan Tempatan maksud saya. Di utara Kuching diurus oleh Dewan Bandaraya Kuching Utara. Di sebelah selatan pula diurus oleh Majlis Bandaraya Kuching Selatan, dan di sebagian pedalamannya pula akan diurus oleh Majlis Perbandaran Padawan, dan di sebelah selatannya pula diurus oleh Majlis Perbandaran Semarahan. Sudah 4 agensi kerajaan tempatan yang mengurus Bandaraya Kuching ini, yang keseluruhan penduduknya kalau tak silap saya boleh mencecah bilangan 1 juta orang sekarang ini. So inilah tabiran kerajaan tempatan di bagian Kuching ini. So kita dapat lihat bandarnya agak tersusun, bersih. So kita memang merasa bangga menjadi rakyat Sarawak yang mempunyai ibu negeri yang diurus dan ditampil dengan baik sebegini. So sekarang ini kawan-kawan kita sedang lalu di Pekan Siburan. So Pekan Siburan ini dulu memang sebuah pekan kecil, tetapi yalah seperti maksud saya, makin bertambah orang, makin banyak perumahan yang dibina di sini, dan sudah semestinya banyak juga kedai yang dibina di sini untuk memenuhi keperluan pertambahan penduduk di sini. 20 tahun yang lepas memang kawasan ini merupakan kawasan yang hutan. Sekarang ini kita dapat lihat semuanya hutan-hutan batu yang ada di sini. Kalau hutan batu maksudnya perumahan, kedai dan sebagainya lah kawan-kawan. Dan sudah semestinya kemudahan ini di sini, Pekan Siburan ini diurus oleh Majlis Perbandaran Padawan. Pemanduan kita pada hari ini agak perlahan ya kawan-kawan, kena cuaca yang agak lembab, di mana hujan hampir sepanjang hari ini,
daripada kita memandu dari dari Sibu tadi sehinggalah sekarang sekejap hujan. So ini menyebabkan kita bergerak dengan perlahan, dan oleh yang sedemikian karena memang ramai yang pulang musim perayaan ini, justru banyaklah kendaraan di atas jalan raya, dan inilah menyebabkan kesesakan lalu lintas di sini. So kita tidak dapat bergerak dengan laju. Beginilah keadaan jalan di sepanjang Borneo ataupun Pan Borneo Highway ya kawan-kawan. Memang kita sekali-sekala kita akan lihat kawasan rumah, kedai, dan of course taman, kayu dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan Sarawak ini populer, karena kita masih banyak mengekalkan kehijauan di persekitaran kita, karena mungkin negeri kami ini merupakan sebuah negeri yang agak besar dan yang terbesar di Malaysia, negeri Sarawak ini. So dengan yang sedemikian kepadatan penduduk dalam 1 kilometer persegi adalah agak jarang. So that's why kita dapat melihat dan merasa persekitaran yang hijau di sekeliling kita. Termasuk juga di tepi-tepi jalan yang menyebabkan kita memandu seakan-akan kita memandu di dalam taman. So ini tidak menyebabkan kita merasa tertekan, walaupun kita memandu jarak jauh, dan tidak kita merasa stres semasa pemanduan kita, disebabkan oleh pemandangan yang cantik-cantik di sekeliling kita, yaitu pemandangan yang pelbagai, yaitu kehijauan kita nampak, pembangunan kita nampak, taman kita nampak, dan sebagainya lah ya, seperti yang kawan-kawan lihat dalam video saya ini ya. Sekarang ini kawan-kawan kita sedang memasuki bandar Kota Sentosa, ataupun sebelum ini kita sebut Batu Tujuh. So kawasan ini merupakan kawasan di dalam persekitaran Bandaraya Kuching sudah ya kawan-kawan ini. So memang kita dapat lihat kepadatan penduduk sudah dapat kita rasai bermula daripada Kota Sentosa ini, sehinggalah kita kesampailah ke pusat Bandaraya Kuching nanti. So kalau di sini kalau kita kira kilometernya ataupun kira batunya dari Kota Sentosa ini ke pusat Bandaraya Kuching adalah 7 batu. Ini dululah. Tapi kita tidak merasakan ini sekarang ini karena pembangunan. Kita dapat lihat ke kiri dan ke kanan seperti yang kawan-kawan lihat ini. So dulu memang dalam 10-20 tahun yang lepas memang kita lihat kehijauan di sini. So sekarang ini kehijauan ini sedikit sebanyak telah diambil alih oleh hutan batu. So namun demikian kita mengharap kerajaan masih mengekalkan konsep pembangunan di mana kepadatan penduduk di satu-satu kawasan itu tidaklah begitu padat sehingga kita tidak dapat melihat taman, kita tidak dapat melihat kayu dan sebagainya. Kita masih mau mengekalkan konsep pembangunan Sarawak di mana kita tidak melihat kepada hutan batu, karena negeri kita adalah negeri yang besar dan justru itu banyak tanah yang masih boleh dibangunkan untuk meletakkan penduduk merata-rata di negeri ini.
Macam mana kawan-kawan, sudah subscribe channel saya, Petro Channel ya? Minta disokong ya kawan-kawan. After all, subscribe itu percuma. So supaya channel saya ini lebih mantap lagi, lebih maju, dan boleh buat komen ya kawan-kawan, supaya setiap komen kawan-kawan ini semua nanti membolehkan saya memperbaiki video-video yang akan datang. Sekarang kita sedang menghampiri pusat Bandaraya Kuching sini ya kawan-kawan. Dari sini dalam lingkungan 2 ke 3 km kita akan berada di pusat Bandaraya Kuching sini. So seperti yang kawan-kawan dapat lihat di sini ya, memang kehijauan masih nampak. Dengan kecantikan bandar di Sarawak ini memang tersela. Ini merupakan keindahan yang kita dapat lihat dari perjalanan kita di dalam kereta. So mungkin kalau kawan-kawan berkesempatan untuk menjejaki ke Sarawak, dan boleh juga ke kawasan yang indah seperti taman dan sebagainya, memang lagi kawan-kawan dapat merasai keindahan itu ya. So baiklah kawan-kawan, ini saja yang saya boleh bawa untuk tontonan kawan-kawan semua. Semoga sedikit sebanyak video yang saya bawa ini boleh memberi hiburan kepada kawan-kawan dan juga maklumat tentang keindahan bandar-bandar kami di Sarawak ini. Oke, sekian, terima kasih, bye bye.